Okey, kita bersua kembali untuk kita bercakap tentang IQ Rock. Ini cukup menarik, teater yang mengisahkan realiti sebenar kisah pelajar sekolah menengah yang akan diterjemahkan dalam pementasan teater IQ Rock ini. Terus saja bersama dengan Encik Khairi dan juga Fimi. Apa khabar? Baik. Okey, terima kasih. Bila pementasannya ini akan dilaksanakan? Pementasan ini bermula malam ni dan akan berakhir pada hari Ahad ni. Semua show ada show 8.30 malam, tapi hari Sabtu Ahad ada pukul 3 petang juga. Okey, lokasi yang tepatnya untuk IQ Rock ni? Di Damansara Performing Arts Centre di Empire Damansara Perdana. Alright. So IQ Rock ni dia cerita pasal apa, Fini? Baik, IQ Rock ini mungkin secara fasanya kita nampak IQ titik rock, tapi dia adalah simbolik kepada Iqra. Okey, alright. Penulisnya adalah Khairi Anwar, pengarahnya adalah Khairi Anwar. So Iqra ini menceritakan tentang, macam tadi awak baca itu, di sebuah kawasan di mana sebuah kawasan yang membaca bukanlah satu kepentingan pun. Okey. Tetapi ironinya tajuknya ialah Iqra, baca kan. So permulaannya merupakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Dan bacalah merupakan perkataan pertama di dalam Quran. So itu yang ditekankan, simbolisme membaca itu diterapkan sepanjang cerita itu dan memberitahu bahawasanya membaca itu dapat memberi perubahan yang sangat ketara kepada setiap individu. Masya-Allah, sangat deep Alright, bila Fimi cerita tadi baru kita membuka sedikit ya, bukan kita hanya menyebutnya tentang IQ Rock. Iqra itu. Iqra, betul. Penulis skripnya itu anda sendiri atau? Betul, saya. Tapi dia ditulis berdasarkan pengalaman kawan baik saya sendiri, sebab cerita ni dia punya setting di dalam Felda setting to be specific. So saya ada seorang kawan nama dia Azmi Hud. Pada 2018 saya dan Azmi Hud pergi ke dalam Felda setting. Dia menceritakan tentang pengalaman dia membesar dan juga belajar dalam komuniti di dalam Felda. Bagaimana di dalam Felda itu ada sekolah, tapi fokus kerajaan tidak terlalu kepada kawasan-kawasan sekolah yang sebegitu. Jadi quality educationnya maybe a bit jatuh sikit berbanding di kawasan urban areas, di kawasan yang sekolah-sekolah SBP, MRSM. So fokus cerita ini adalah nak tunjukkan di bahawasanya semua sekolah perlu fokus yang sama daripada kerajaan. Semua sekolah perlukan cikgu yang baik, infrastruktur yang baik, supaya pelajar boleh belajar dengan baik dan menjadi seorang yang berjaya lah. Okey, ini dah to the next level ni, ada kritikan sosial dalam IQ Rock ni. Siapa lagi pelakonnya, Fimi? Sebenarnya secara keseluruhan ada ramai juga sebenarnya. Ada juga yang jadi ensemble, ada yang bawa watak. So kita ada Brigad Adli, kita ada Renisa, kita ada Tarwa, kita ada Zameh, Mazamamu, kita ada Karisha Kemal, kita ada Husnul, Safia, Mudi, Baba, saya sebut semualah ni, termasuklah saya. So dalam cerita ini kalau kirakan ada 9 ke 10 pelakon, tetapi dalam teater ini ada lebih daripada 9 dan 10 pelakon. Bermaksud seorang akan membawa 2 ke 3 watak. Dia jadi ensemble juga. Okey, Fimi satu watak atau lebih? Saya satu watak, saya memegang watak Azim. Okey, itu watak utama lah. Cuma tadi difahamkan pementasan ini juga bertujuan untuk membuka mata penggiat-penggiat drama, penggiat-penggiat sinema untuk menghasilkan atau menterjemahkan karya ini ke filem. Betul, sebab niatnya pada 2018 IQ Rock ni hanyalah sebuah pementasan teater. Tapi selepas IQ Rock ni dipentaskan pada tahun 2018, skripnya itu ada permintaan dari semasa ke semasa. So ada filem producer yang minta dan tengok dan baca. Pada 2021 teater skrip IQ Rock ni pergi ke Hong Kong dan diterjemahkan kepada full Cantonese di Hong Kong. So disebabkan ada traction itu, ada beberapa pengarah dan producer film yang meminta skrip ini untuk macam, boleh tak kita tengok whether ada peluang untuk kita filmkan tak teater ini. So hence kita nak buat lagi lah tahun ni pada 2022. Alright, insyaAllah kalau ada ruang, kalau ada rezeki, pelakonnya masih dikekalkan. Betul. Dikekalkan. Betul, kalau IQ Rock itu bukan Fimi Don pelakon utamanya, tak nak buat lah. Itu yang penting tu. Itu yang penting tu. Pull factor tu. Cuma yalah, kalau Fimi sendiri untuk kita melihat selalu banyak dikenali dalam drama, filem dan sebagainya. Mengadjust ataupun asimilasi dengan teater ni macam mana awak switch your performance and character? Okey,
IQ Rock pada tahun 2018 merupakan tahun kedua saya involvement dalam teater. So pada tahun 2018 itulah. So saya baru lagi. Dan dapat pula teater 2.5 jam macam gini kan. So itu merupakan experience yang barulah pada tahun 2018. Dan Khairi sebagai seorang pengarah teater, dia dah ramai direct pelakon-pelakon teater. Dan saya yang involvement dalam teater yang daripada drama transisi ke teater ni, pendapat saya alhamdulillah saya boleh membuat, tetapi ada banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya saya ketinggalan di 15 tahun selama saya dalam industri drama. Dia berbeza dan penekanan akting itu lebih jelas di dalam teater. Tapi alhamdulillah untuk stage tahun 2022 ni ada perbezaan. 2018 Betul. Ini boleh jadi method actor lepas ni. Okey. Kalau kita tengok pada drama-drama pula, teater kontemporari sekarang ni dia lebih kepada bersifat realism. Bahasa, setting dan juga watak dan perwatakan. Berbanding mungkin kalau bangsawan, teater musikal dan sebagainya. So macam mana pengarah penulis skripnya mengekalkan aspek realism, bahasa yang digunakan dan juga setting yang digunakan dalam IQ? Saya sebagai penulis, saya suka menulis tentang cerita contemporary di Malaysia. Maksudnya dia berlaku dalam tahun yang tak berbeza sangat, macam 2018-2019. So dia bukan 1960. Jadi bahasa yang selalu digunakan oleh anak-anak muda masa tu, dia bercampur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So dia sama dalam teater IQ Rock. Bahasa yang digunakan tu maybe 40% itu bahasa Inggeris, 60% bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia dalam Felda Serting lah. So itu setting dia. Dan juga cara lakonannya juga tidak besar macam bangsawan. Dia tidak macam dia tak menyanyi, tapi dia berlakon secara realistik. So saya akan tekankan bahawa jangan, kenapa kalau ni teater kena buat besar, kita realkan dia. Macam mana pelakon tu bercakap dalam real life, macam itulah kita akan buat atas pentas juga. Okey. Kalau kita tengok setting Fimi, mungkin settingnya itu lebih kecil berbanding pentas-pentas yang besar. Jadi ia banyak bertumpu kepada pelakon berbanding bertumpu kepada set ataupun pertukaran set itu sendiri. Jadi momentum pelakon itu perlu seiring dengan setiap pelakon yang lain. Bagaimana awak dan sahabat-sahabat memastikan tumpuan hanya pada pelakon, bukan kepada apa yang berlaku di sekeliling itu? Pada pendapat saya lihat rakan-rakan lakon saya yang sepentas dengan saya, mereka mempunyai satu energi yang sangat besar, berbola energi yang sangat besar, yang bergerak. So masing-masing ada je peluang untuk kill masing-masing in acting. Tetapi disebabkan kerjasama itu bersama, dia lebih baik besar, kita boleh reduce daripada kecil untuk dibesarkan. So bila semua berada di atas sana, kita semua bersatu dan berada di satu level yang sama dan energi semua sama. Dan betul macam ada setup, prop apa semua, tetapi kebanyakannya kita mime dan lebih kepada kefahaman sendiri yang melakonkan seolah-olah ada. So dari segi prop dan set tidak mengganggu kami dari segi pelakon dan lakonan, dan semua memberi energi yang mantap dan sama. Cakap pasal energi ni, bila teater ni penonton juga akan bagi energi. Betul. Mungkin sambutan daripada penonton, reaksi pada penonton. Momentum nak mengekalkan tu dari segi perubahan skrip, ad-lib kepada skrip itu bagaimana diterjemahkan supaya sambutan penonton itu boleh memerancakkan atau memegakan lagi teater ini? Ad-lib itu penting dalam teater, tapi juga ad-lib itu penting supaya pelakon tidak memotong ataupun mematikan mood seseorang, ada pelakon yang lain di atas pentas. So dalam proses latihan selama 2 bulan ini, saya dan bersama pelakon, kami berlatih untuk pastikan ada ad-lib yang dibenarkan dan ada ad-lib yang tidak dibenarkan. So kami dah buat pementasan 2018, kami tahu di mana poin-poin yang mungkin penonton gelak, penonton sedih, penonton menangis, penonton ketawa. Jadi kami dah bagi tahu, okey, di sini, di area ini kita boleh ad-lib sebegini kalau reaksi penonton tu besar. So kita ada kawalan lah, sebab kita dah ada pengalaman selama 4 tahun. So ad-lib tu penting, saya setuju. Cuma ada kawalan sikit lah supaya kita tidak bukan satu pelakon je yang nampak macam dia ni ad-lib, so dia ni power. So kita pastikan semua orang, macam Fimi cakap, semua sama rata, semua dalam level yang sama lah. Okey, nak tahu apa kisahnya, hadir dan juga datang beramai-ramai. Fimi mungkin boleh sama-sama promosikan bagaimana untuk hadir ke lokasi dan juga tarikh dan juga waktu pementasannya, Fimi. Baik, apa-apa pun boleh pergi ke Instagram Anomalies. Akan ada update di situ. Dan pada luar sana yang bukan berbangsa Melayu, jangan risau walaupun tadi saya cakap Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini merupakan sebuah pementasan untuk semua bangsa Melayu, Cina, India yang berminat nak tengok. Jangan risau kalau ada luar sana yang tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu, kami ada
subtitle dalam bahasa English. Dan kami cuba buat cerita ini sesama mampu, semua orang dari semua usia boleh datang dan menonton. Hari ini sehingga ke 4 hari bulan, dan hari ini preview. Show ini boleh beli tiket 1 sampai 4 hari bulan, ada show petang dan malam. Okey, datang beramai-ramai ke Ikro IQ Rock pementasan teater itu. Tapi ada peminat yang tanya, Fimi, apa rahsia kekal baby face? Senyum selalu. Alright. Terbaik. Terima kasih Fimi. Terima kasih tuan Kadi kerana bersama dengan kami. InsyaAllah all the best untuk pementasan IQ Rock di lokasi dan juga tarikh yang telah pun dimaklumkan oleh Tuan Kadi dan juga Fimi sebentar tadi. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap tentang Festival Filem Malaysia. Tapi kita nak ke Sabah untuk cerita pagi Sabah.